up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berdiskusikan berkenaan dengan One Piece. Guys, spoiler terbaru dah keluar, updated punya, dan spoiler kali ini memang teramat sangat seru. Dan dalam spoiler kali ini juga telah membenarkan teori termasyhur yang berlegar-legar dalam One Piece community fans. Tapi sebelum aku lanjut untuk mendedahkan kepada korang spoiler yang aku baru dapatkan ini, di sini aku nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kat korang sebab channel Koverto Anime telah pun mencecah 2000 subscribers. So kepada korang yang belum subscribe, aku mohon jasa baik korang untuk support channel Koverto Anime dengan subscribe, like dan share kepada nakama-nakama kita, sebab aku nak jadikan Koverto Anime sebagai hub untuk fans anime kita berteori dan berdiskusi dan berpendapat. Dan kepada korang yang ada pendapat korang tentang apa-apa sahaja anime, jangan segan sailu untuk hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Okay? Dan aku juga nak ucapkan tahniah kepada tim nasional kita yang berjaya menumpaskan Bangladesh 4-1 sekaligus layak secara merit ke Piala Asia. Meriah tahun ni, alhamdulillah. Dan sebut pasal bola, aku lupa sebenarnya nak beritahu korang yang sebelum ini Koverto Fantasy League telah pun menabuhkan tirai apabila EPL telah tamat. Dan tahniah kepada pemenang Retro Kingal di tempat pertama, Samurais di tempat kedua dan Monkey D. Luffy di tempat yang ketiga, dan hadiah terkumpul sejumlah RM1000 telah pun ditransfer kepada pemenang. Alright guys, jom let's proceed to the content. Ikutu Yarudomo. Rasa segar sentiasa, resepi Uncle Sokong, tinggi kualiti gadinya, sungguh enak dimakan begitu saja. Judul chapter 1053 kali ini adalah The New Yonko. Judul ini langsung merujuk kepada apa yang telah berlaku dalam chapter lepas. Setelah Apo datang dan memberitahu Kid dan Law bahawa berita berkenaan peperangan yang berlaku di Wano telah pun mendapat coverage luar dan telah sampai ke telinga world government dan juga media yang akhirnya telah menyebar luaskan berita ini ke seluruh dunia. Dan seperti yang aku bagi tahu dalam spoiler awal tadi, kali ini dalam manga One Piece tidak dimuatkan berita berkenaan cover story Germa 66 Cold-Blooded Voyage. Sebaliknya, Oda menampilkan kepada kita sebuah color spread yang mana color spread ini adalah bersempena meraihkan video game One Piece Odyssey. Dan spoiler sebelum ni aku dah beritakan bahawa bounty Law, Kid dan Luffy masing-masing telah pun meningkat, dan dalam spoiler kali ini secara tidak rasmi bounty mereka masing-masing telah mencecah 3 bilion berry. So sebagaimana yang kita semua sedia maklum, bounty Yonko adalah yang tertinggi pada ketika ini dan bounty Pirate King adalah yang tertinggi dalam sejarah One Piece. Namun seorang Yonko Whitebeard hampir-hampir menyamai bounty milik Pirate King, menunjukkan sedahsyat apa insan yang berada dalam Liga Yonko ini. Sebelum ini Kaido dengan bounty berjumlah 4.611 bilion berry, manakala Big Mom dengan 4.388 bilion berry, Shanks dengan 4.048 bilion berry, dan Blackbeard memiliki bounty terendah dalam Liga Yonko dengan bounty sebanyak 2.247 bilion berry. Jadi apabila Kid dan Law dan Luffy telah mendapat bounty bernilai 3 bilion berry, pertama sekali diorang telah pun melepasi threshold bounty Commander Yonko yang mana rata-ratanya berjumlah 1 bilion berry hingga kurang dari 2 bilion berry. Dan sekarang Kid dan Law telah pun berjaya tembus ke dalam Liga Bounty seorang Yonko dan membuatkan Blackbeard sepatutnya perlu berusaha lebih keras bagi mengekalkan reputasinya dalam kiraan bounty, sebab dia agak ketinggalan dari Kid dan Law walaupun mereka bukanlah Yonko. Dan kalau kita tengok juga, bounty Law dan Kid telah mengalami peningkatan yang tersangat drastik, di mana bounty Law dahulunya hanyalah berjumlah 500 juta berry, manakala bounty Kid sebelumnya hanyalah 470 juta berry, dan sekarang meningkat mendadak berbanding Luffy yang sebelum ini telah pun berjaya mencapai angka bilion. Kemudian dalam spoiler ini juga kita telah didedahkan berkenaan gambar poster bounty Luffy. So world government tidak lagi menutup hal ini dan membiarkan foto bounty Luffy dengan foto gear 5th-nya. Mungkin world government membuat sedemikian adalah disebabkan mungkin warga dunia One Piece tidak pun mengetahui berkenaan Sun God nikah. Cumanya, apa akan jadi kepada those yang mengetahui tentang kisah yang sebelumnya ini dianggap dongengan rakyat, Dewa Matahari yang datang untuk menyelamatkan dan memberikan senyuman kepada golongan yang diperhambakan? Tidakkah ini akan menarik mereka langsung untuk memberi sokongan dan berkemungkinan akan menjadi follower Luffy? So guys, macam mana menurut korang berkenaan hal ini? Dan aku yakin orang yang bertanggungjawab mengambil foto Luffy dalam wujud gear 5th-nya adalah tidak lain dan tidak bukan sama ada Scratchman Apo ataupun Agent CP0 yang
yang sebelum ini kita dapat tengok dalam chapter sebelumnya berjaya keluar dari pulau terapung Onigashima dan dihubungi pihak Gorosei. Dan spoiler seterusnya yang sangat-sangat kita nantikan, maka terjawablah sudah dalam chapter ini teori yang sangat-sangat hangat diperkatakan oleh sidang fans One Piece community setelah melihatkan tingkah lakunya yang agak aneh, di mana hobinya sangatlah sama dengan ayahnya Oden, iaitu mengumpul patung. Dan sebelum ini dia mendedahkan bahawa dia tidak dapat untuk keluar ke Flower Capital melainkan tetap tinggal di Amigasa Village. Dan sangat-sangat mengejutkan di mana semasa di hari Fire Festival berlangsung, dia telah keluar ke Flower Capital bersama-sama Otoko. Yes, si dia yang dimaksudkan adalah Tenguyama Hitetsu yang sebenarnya adalah Lord Kozuki Sukiyaki, ayah kepada Oden dan Towan kepada Kozuki Momonosuke. Jadi inilah hint yang diberikan pen-spoiler dalam video lepas, di mana dia memberikan hint sebuah gambar Tengu yang berada dalam kobaran api. Dan perkara ini sebenarnya sangat menarik bagi aku sebab mungkin kita akan mendapatkan flashback yang agak panjang yang akan diceritakan oleh Lord Sukiyaki sepanjang tempoh persembunyiannya dan penyamarannya sebagai Tenguyama Hitetsu. Cuma yang menjadi persoalan, kenapa dia tak turut serta dalam peperangan di Onigashima? Cuma yang aku boleh teka adalah berkemungkinan sekiranya peperangan itu berakhir dengan kekalahan, maka still ada pewaris Kozuki yang masih hidup. Itu pun kalau dia belum mandul lagi lah kan. Korang rasa macam mana? Cuba korang komen sikit. Dan dalam spoiler ini juga telah didedahkan kepada kita bahawa ternyata Robin tidaklah diberkas oleh ejen CP0. Dan di sini kita mengetahui kenapa sebelum ini ejen CP0 sebelum ini ketika berbicara dengan Gorosei sedikit gementar dalam menjawab persoalan adakah mereka telah berjaya menangkap Robin. Dan Kozuki Sukiyaki telah dikunjungi Nico Robin dan kedua-dua mereka telah bersembang dan ternyata senjata kuno Pluton berada di tanah Wano Kuni. Alright, pause kejap. So scene Robin berbual dengan Lord Sukiyaki kat sini sangat-sangatlah mirroring kepada Arc Fishman Island sebelum ini kan, di mana setelah menewaskan Hordy Jones yang melancarkan kudetanya ke atas Ryugu Kingdom, Robin telah berjumpa dengan King Neptune untuk berbual berkenaan Poseidon dan melihatkan Shirahoshi yang telah berjaya awakenkan kemampuannya untuk menyeru si King. King Neptune telah mendedahkan bahawa Shirahoshi adalah senjata kuno Poseidon. Dan kalau kita dapat tengok dalam peperangan Onigashima ni, kita dapat tengok yang Momonosuke bersembang dengan baik dengan Zunisha. So, melihatkan perkara ini sangat paralel dengan Arc Fishman Island dan plot jalan ceritanya juga sangat-sangatlah mirip. Adakah ini bermaksud Lord Momonosuke sama adalah the ancient weapon Pluton? Cuma sebelum ni kita telah mendapat informasi tepatnya di Enies Lobby bahawa senjata Pluton adalah sebuah kapal raksasa yang mampu untuk menghancurkan sebuah pulau dengan hanya satu ledakan. Dan kita juga telah mendapat informasi di sana bahawa senjata kuno Pluton itu boleh dibina dengan menggunakan blueprint yang berada di tangan Franky pada ketika itu. Mungkinkah blueprint yang berada di tangan Franky itu sebenarnya bukanlah sebuah formula untuk membina sebuah senjata kuno Pluton, bahkan hanyalah sebuah tipuan semata-mata dan ianya hanyalah untuk membina sebuah kapal raksasa semata-mata. Dan kalau kita boleh tengok, Zunisha sendiri yang bersaiz raksasa itu memang sangat mampu untuk menghancurkan sebuah pulau dengan hanya sekali hayunan. Jadi adakah ini bermaksud dosa yang dilakukan Zunisha sebelum ini adalah dengan menghancurkan sebuah pulau? Haha, menarik untuk dibahas bersama. Please guys, tinggalkan pendapat korang dalam ruangan komen di bawah. Spoiler seterusnya adalah berkenaan Admiral Ryukugyu, yang mana dalam chapter 1053 nantinya kita mendapat pendedahan bahawa nama sebenarnya adalah Aramaki dan Ryukugyu adalah nickname-nya semata-mata seperti Akainu, Kizaru, Fujitora dan Aokiji. Kemampuan yang dimiliki oleh Admiral Aramaki adalah dia mampu untuk menghasilkan tanaman dan dia mampu untuk menyerap nutrition dari orang lain. Dan kita dapat melihat Aramaki telah menggunakan kemampuan menyerap nutritionnya dalam chapter 1053 ini apabila dia telah menyerap nutrition Queen dan King. Jadi hint yang diberikan pen spoiler sebelum ini berkenaan daun trup Queen dan King yang dikoyak ternyata merujuk kepada King dan Queen itu sendiri. Dan dalam spoiler ini juga mendedahkan bahawa di Flower Capital akan berlangsung parti besar-besaran dan bunga api diletupkan, sementara Kid pula telah tiba ke parti berkenaan dan menunjukkan Luffy surat khabar yang sebelum ini diberikan oleh Apo. Dan di situ terungkaplah bahawa Luffy adalah Yonko terbaharu bersama-sama bagi si badut potong-potong. So guys, this is all spoiler dan spekulasi yang aku boleh bawakan kepada korang. Please leave your comment di ruangan komen di bawah supaya kita dapat berdiskusi bersama-sama. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi